Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pelajar-pelajar ustazah yang terlepas pelajaran minggu lepas, kita belajar tentang tajuk al-istithna atau nama dia al-mustathna. Frasa kata nama yang dikecualikan. Maksud dia pengecualian lah. Yang pertama, maksud dia ta'rif al-mustathna ialah isim mansub yaqa'u ba'da adat min adawat al-istithna liyukhalif ma qablaha fil hukmi. Mustathna ialah isim mansub yaqa'u yang terletak ba'da setelah adat salah satu daripada min adawat al-istithna, salah satu daripada adat-adat istisna, liyukhalif untuk menjelaskan ma qablaha fil hukmi, hukum yang berbeza dengan sebelumnya. Maksud dia cerita kat sini tentang kedudukan mustathna. Mustathna ni dia duduk selepas adat istisna. Apa fungsi mustathna ni? Adalah untuk menjelaskan hukum yang berbeza dengan sebelum dia. Maksud dia, contoh dalam ayat yang kat bawah tu nombor 3 kan, al-misal hadara at-tullab illa Muhammadan. Hadara at-tullabu illa Muhammadan. Telah hadir semua pelajar kecuali Muhammad. At-tullab kat situ mula-mula katakan tak ada perkataan illa Muhammadan. Hadara at-tullab, semua pelajar hadir. Semua pelajar hadir. Tapi bila datangnya perkataan illa Muhammadan, maka Muhammadan itu telah membawa hukum yang berbeza dengan at-tullab. Maksud dia kat sini dia cerita Muhammad seorang je tak datang. Semua pelajar datang kecuali Muhammad. Muhammad seorang sahaja yang tidak hadir. Begitulah. Yang kedua, arkan istithna ni ada 3. Arkanul istithna hiya adawat al-istithna, al-mustathna wal mustathna minhu. Ada 3 rukun istithna. Ada istisna, mustathna dan juga mustathna minhu. Ketiga, isim alladhi yaqa'u qabla adat al-istithna mustathna minhu. Kat sini dia cerita tentang kat mana kedudukan mustathna minhu. Kita dah tahu tadi mustathna kedudukan dia selepas adat istithna. Yang kedua, yang mustathna minhu kedudukan dia dekat mana? Al-ismu alladhi yaqa'u qabla adat al-istithna mustathna minhu. Isim yang terletak sebelum adat istisna, nama dia mustathna minhu. Nombor 3. Ingat, mustathna yang duduk selepas adat istisna. Kalau mustathna minhu yang duduk sebelum adat istisna. Contoh dia bagi kat bawah tu, hadara at-tullabu. So at-tullabu dia duduk sebelum adat istisna kan, sebelum illa, maka nama dia mustathna minhu. Illa tu ada istisna Muhammadan. Muhammadan adalah mustathna. Hari tu Saza ada buat nota sikit. Ni. Ni. Kamu tengok ni. Ingat arkan rukun-rukun istithna ada 3. So inilah contoh dia. Hadara at-tullabu illa Muhammadan. Nampak tak? Nampak kan? Seterusnya nombor 4 tu dia cerita tentang adawat istithna. Adawat istithna, ada istithna ni ada berapa? Ada 6. 6 saja yang korang akan belajar, iaitu illa, ghaira, siwa, khala, ada dan juga hasya. Nota yang ni Ustazah buat macam ni. Illa tu warna hijau sebabnya hukum dia lain. Maksudnya dia nanti kita tengoklah hukum-hukum ada istithna ni apa. Kalau ghaira dengan siwa ni dia hukum dia sama. Ada, khala dengan hasya hukum dia sama. Sebab tu Ustazah buat warna dia warna merah, warna biru dengan warna hijau. Kita tengok ya, apa hukum-hukum istithna ni. Yang pertama, nampak tak? Yang pertama, yajibu nasbihi idza kana al-kalam.
Apa maksud hukum-hukum mustasna? Okey, hukum-hukum mustasna ni maksudnya dia nak cerita tentang i'rab. Cara macam mana kita nak i'rab mustasna. Mustasna kat mana tadi? Selepas ada istisna. So, semua kedudukan yang dia dah gariskan tu semua adalah kedudukan mustasna. Jadi, ada 5 lah hukum ataupun 5 cara nak i'rab mustasna ni. Okay, yang pertama, yajibu nasbihi idza kana al-kalam muthbitan, yakni ghairu manfiyun wa dhukira al-mustathna minhu. Okay, maksud dia apa? Yajibu nasbihi, wajib menasabkannya. Wajib menasabkan Muhammadan tu, yang kat belakang tu. Kenapa wajib menasabkan dia? Kerana idza kana al-kalam, apabila sesuatu kalam itu, sesuatu perkataan itu ataupun ayat musbitan. Musbitan maksud dia tetap. Ghairu manfi, tiada adat nafi. Tiada dalam ayat tu dia tetap, dia tak ada sesuatu yang menafikan dia dalam ayat tu. Okey. Wa dzukira al-mustathna minhu, dan juga disebutkan mustasna minhu. Maksudnya mustasna minhu yang mana? Ar-rijalu tu ada dalam ayat ni, dia ada al-mustathna minhu. Okey. Tengok contoh Hadara ar-rijalu illa Muhammadan. Hadara, telah hadir semua lelaki kecuali Muhammad. Okey, sama kan dengan yang tadi contoh kat atas tu kan. Okey, sekarang kita nak i'rab Muhammadan tu, kedudukan mustasna. Okey, kita nak i'rab dia macam mana? Mustasna bi illa mansub bil fathah. Kerana apa? Kerana okey, yang pertama, dalam ayat Hadara ar-rijal ni dia tak ada ayat menafikan. Contoh nanti tengok nombor 2 tu, dia ada perkataan ma tu menafikan ayat tersebut. Tapi nombor 1 ni tak ada apa pun yang menafikan ayat tu. Memang betul lah, semua pelajar, semua orang lelaki datang kecuali Muhammad. Tak ada satu pun yang menafikan Muhammad tu tak datang. Macam tu maksud dia. Muhammad lah. Okay. So maksud dia kat sini tak ada tak ada adat nafi kat depan tu. Dan juga dalam ayat ni ada ar-rijal, ada disebutkan mustathna minhu. Maka Muhammadan itu dia jadi mustathna bi illa mansub bil fathah. Okey, mustathna, kedudukan dia mustathna bi illa. Dia jadi kedudukan dia mustathna dengan apa? Dengan illa, sebab dia duduk selepas illa. Okey, dan dia mansub bil fathah. Okey. Faham? Okay, nombor 2. Ittiba' al-mustathna minhu idza kana al-kalam manfiyan wa dhukira al-mustathna minhu. Maksud dia apa? Okay, nombor 2 ni hukum dia pula mengikut. Ittiba' maksud dia mengikut hukum mustathna minhu. Maksudnya kalau mustathna minhu dia tu marfu', maka mustathna jadi marfu' juga. Macam itulah. Okay, idza kana al-kalam, apabila dalam satu ayat itu manfiyan, idza kana al-kalam manfiyan, ada adat nafi. Okey, ada adat nafi. Wa dzukira mustathna minhu, dan disebutkan mustasna minhunya. Okey, contoh ayat dia ma qama at-tullabu illa Muhammadun. Ma qama, tiada yang berdiri, tiada berdiri at-tullabu, kesemua pelajar, illa Muhammadun, kecuali Muhammad. Okey. Ayat ni bila kita kata tidak kecuali, dia seolah-olah illa itu mulghah. Mulghah tu maksudnya tak ada. Okey, jadi ayat dia qama at-tullabu Muhammadun, telah berdiri semua pelajar lelaki Muhammad. Jadi Muhammad itu mewakili pelajar lelaki yang ramai-ramai tu. Okey, dia jadilah, kedudukan dia jadilah badal. So nama dia Muhammadun ni adalah badal marfu' bil dhammah. Okey, faham tak? Okay, kalau dalam satu ayat itu ada adat manfi. Adat manfi dia apa? Ma. Dan dia ada mustathna minhu, iaitu at-tullabu. At-tullabu itu adalah mustathna minhu. Maka hukum mustathna yang Muhammadun itu menjadi badal. Badal marfu' bil dhammah. Okey. Dia mengikutlah badal ni, dia mengikut mabdul minhu dia. Maksudnya tadi kan dia punya hukum dia ittiba' al-mustathna minhu kan. Al-mustathna minhu kan baris depan at-tullabu. So Muhammadun tu dia kena baris depan jugalah. Macam tu. Macam nak tahu kalau dalam ayat tu ada ma dan juga ada
ada ma pula, ada adat manfi iaitu ma contohnya, dan juga ada mustathna minhu. Maka mustathna iaitu kedudukan yang selepas illa itu dia mengikut kepada hukum baris dia lah, mengikut hukum mustathna minhu iaitu yang sebelum illa. Jadi kalau nak i'rab dia jadi apa? Badal marfu' bid dhammah. Macam itulah. Okey, nombor 3 pula kita tengok yu'rabu bihasbi mawqi'ihi fil jumlah idza kana al-kalam manfiyan wa lam yudhkar al-mustathna minhu. Okey, yu'rab ni maksud dia apa? Di'irabkan mengikut bihasbi, mengikut mawqi'ihi kedudukan fil jumlah dalam ayat. Idza kana al-kalam apabila ayat tersebut manfiyan, ada adat nafi. Nampak ada ma kan dalam tu, ma qama illa Muhammadin. Walam yuzkar al-mustathna minhu, dan tidak disebutkan mustathna minhu. Okay, dalam ayat ni ada tak mustathna minhu? Tak ada, sebab lepas qama tu terus illa kan, tak ada mustathna minhu. Mustathna minhu apa? Isim yang duduk sebelum adat istithna. Qama tu isim ke? Bukan. Qama tu adalah fi'il. Okay, jadi kalau situasi dia macam ni, maksudnya keadaan ayat dia macam ni, ada adat manfi tapi tak ada mustathna minhu. So hukum Muhammadun tu macam mana? Hukum Muhammadun itu mengikut kedudukan dalam ayat ni lah. So dalam ayat ni kita baca maqama illa Muhammadun. Maqama illa Muhammadun. Tidak berdiri kecuali Muhammad. Illa bila ada ma, so illa ni dia jadi mulghah, dia jadi seolah-olah tiada. So dia jadi qama Muhammadun. Andai kata kita potong illa dengan ma tu, so dia jadi qama Muhammadun, telah berdiri Muhammad. Muhammad itu menjadi fa'il. Sebabnya telah berdiri Muhammad, siapa yang berdiri? Muhammad lah kan. Muhammad jadi fa'il. So fa'il marfu' bid dhammah, Muhammadun fa'il marfu' bid dhammah. Okey, macam itulah. Seterusnya nombor 4, al-mustathna bi ghairi wa siwa. Nampak tak? Okey, mustathna bi ghairi wa siwa yakuna majruran daiman bi'atibari mudhafun ilaih. Okey, mustathna. Okey, mustathna iaitu mustathna ni yang duduk selepas ada istithna kan. Okey, bila mustathna yang duduk selepas mustathna dengan perkataan ghaira ataupun siwa, nombor 1 dan 3 hingga 3 tadi semua illah dia bagi contoh. Okey, nombor 4 ni special untuk ghaira dengan siwa. Okey, kalau mustathna yang duduk selepas ghaira ataupun siwa, maka mustathna tersebut dia akan sentiasa menjadi majrur kerana ianya dianggap sebagai mudhafun ilaih. Okey, kita tengok contoh dia kan. Ma kataba ar-risalatu ghairu talibin. Ma kataba tidak menulis surat itu melainkan seorang pelajar. Okey, talibin tu dia jadi mudhafun ilaih kerana dia dianggap sebagai mudhafun ilaih kerana ghairu itu dianggap sebagai mudhaf. Okey, jadi awak kena ingatlah apa-apa perkataan ghairu ataupun siwa dia dianggap mudhaf, maka mustathna iaitu isim yang duduk selepas ghairu ataupun siwa dia jadi mudhafun ilaih. So kalau nak i'rab dia macam ni, mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Macam tu. Alright. Okay. Nombor 5. Nombor 5 okay, awak tengok ni. Nampak tak? Ni untuk hukum 3 ni. Special hanya untuk 3 ini sahaja. Tadi kan Ustazah dah highlightkan warna yang berbeza kan? Yang ni kan? Yang ni. Hukum dia illa dia seorang-seorang. Ghairu dengan siwa dia sekali. Hukum dia kalau khala ada dengan hasya dia pun sekali. So yang nombor 5 ni adalah hukum yang khusus ataupun yang special untuk khala ada dan juga hasya. Okey. Yang pertama al-mustathna bi khala wa ada wa hasya. Okey, kalau mustathna itu dia dengan khala ada ataupun hasya. Mustathna yang duduk selepas perkataan khala ada ataupun hasya. Okey, macam mana hukum dia? Antakuna mansuban bi'atibarihi maf'ulun bihi wa i'tibar an bi khala wa ada wa hasya af'al madiyah. Okey. Sekejap ya. Okey, macam ni.
Okey, dia jadi apa? Jadi mansub. Okey, mustasna itu menjadi mansub biiktibar dengan dianggap sebagai mustasna itu dianggap sebagai maf'ulun bih dan diiktibarkan pula khala, ada dan hasya itu sebagai fi'il madhi. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Adat at-ta'iratu khala au ada au hasya ta'iratan. Okey, adat telah kembali at-ta'irat ke semua kapal terbang. Khala ada hasya kecuali ta'iratan, satu je kapal terbang. Okey. Dalam perkataan khala ada hasya ini dia diiktibarkan ataupun dianggap sebagai fi'il madhi naqis. Okey, fi'il madhi naqis kerana fa'ilnya mustatir, tersembunyi di dalam perkataan khala ada dan hasya. Maka bila dalam satu ayat tu ada fa'il, maka yang selepas itu jadi ta'iratan, jadi maf'ulun bih. Okey. So ta'iratan maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya mansub. Jadi kalau awak nak i'rab dia jadi maf'ulun bih mansub bil fathah. Faham tak? Kiranya kalau ada dan hasya ini dianggap fi'il madhi naqis kerana fa'il ni mustatir. Kita sembunyi di dalam perkataan fi'il madhi tersebut. Maka yang selepas dia tu ta'iratan tu menjadi maf'ulun bih. Okey, pendapat yang kedua, au majruran bi'tibar anna bi khala wa ada wa hasya huruful jar. Okey, ataupun mustasna itu dianggap sebagai majrur. Hukum dia menjadi majrur kerana dia dianggap isim majrur. Okey, anna bi khala wa ada wa hasya, manakala khala, ada dan hasya itu dianggap sebagai huruf jar. Maka selepas huruf jar itu isim majrur kan. Contoh macam dhahaba Muhammadun ilal masjid. Ila tu huruf jar, masjid tu jadi isim majrur. Sama lah juga macam ni. Maksudnya dia ada dua pendapat lah, boleh jadi ta'iratan ataupun ta'iratin. Macam tu. So ta'iratin majrur kerana khala ada dan hasya itu dianggap sebagai huruf jar, harfu jar. Okey, jadi kalau nak i'rab ta'iratin itu menjadi majrur bil kasrah. Macam itulah. Isim majrur bil kasrah. Majrur bil kasrah. Okey. Nombor yang terakhir, waqad tasbiquma al-masdariyah ada wa khala. Ini hukum untuk ada dan khala. Hasya tak termasuk. Okey, kalau didahului dengan perkataan ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah pada perkataan ada istisna ada dan khala, maka wahina idhin yataghayyar nasbu al-mustathna ba'da ada wa khala ala annahu maf'ulun bihi wa annahu maf'alan madiyan. Okey, pada ketika itu wahina izin, pada ketika itu yataghayyar, maka dia berubah menjadi nasbul mustathna. Maka mustathna itu menjadi mansub. Okey, bila ada contohnya dekat perkataan ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Okey, mustathna itu menjadi mansub selepas ada dan juga khala, iaitu Allah itu menjadi mansub selepas ada ataupun khala kerana ada dan khala kerana mustathna itu dianggap sebagai maf'ulun bih. Okey, wa annahu maf'alan madiyan, dan khala itu dianggap sebagai fi'il madhi. Kedua itu dianggap sebagai fi'il madhi apabila ada perkataan ma kat depan. Okey, macam tadi nombor 1 dengan 2 tu apa ni? Dia tak ada adat manfi kan? Bukan adat manfi, tak ada ma al-masdariyah kan sebelum khala. Tapi cerita kat bawah ni kan ada ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Okey. Ala kullu syai'in, setiap sesuatu. Maksudnya Allah tu betul, Allah itu bukan batil lah. Okey, kan ada perkataan khala. Khala sebelum dia ada ma al-masdariyah. Kalau ada ma al-masdariyah dan kalau dalam ayat tu ada ma al-masdariyah, maka isim yang duduk selepas khala iaitu mustathna itu menjadi maf'ulun bih kerana khala dan ada yang ada ma masdariyah sebelum dia. Okey, maka dia adalah fi'il madhi. Okey, dia dianggap sebagai fi'il madhi. Macam itulah. Saya harap kamu semua faham lah. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, itu saja untuk pelajaran
yang hari itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.